Apa khabar semua? Dalam tajuk hari ini yang kita akan belajar adalah pemindahan elektron pada satu jarak, iaitu merupakan satu topik dalam tindak balas redox. Okey, jom kita lihat pada susunan radas bagi pemindahan elektron pada satu jarak. Jadi di sini ini merupakan susunan radas di mana kita ada galvanometer, kita ada elektrod karbon, kita ada ejen pengoksidaan, kita ada ejen penurunan dan elektrolit. Jadi dalam radas ini kalau pelajar-pelajar lihat, kita akan ada 3 jenis larutan. Satu yang bertindak sebagai ejen penurunan, satu lagi sebagai ejen pengoksidaan dan lagi satu adalah elektrolit. Kemudian pelajar-pelajar juga kena faham bahawa sekiranya larutan itu merupakan ejen penurunan, maka dia akan bertindak sebagai terminal negatif, dan larutan yang bertindak sebagai ejen pengoksidaan ianya akan bertindak sebagai terminal positif. Teacher harap pelajar-pelajar sudah pun mengenali larutan yang bertindak sebagai ejen pengoksidaan dan ejen penurunan dengan menonton video-video yang telah teacher uploadkan dalam YouTube berkenaan dengan larutan yang merupakan ejen penurunan dan ejen pengoksidaan. Okey, sekarang kita akan lihat pada fungsi bagi setiap satu. Okey, yang pertama kita lihat pada galvanometer di sini. Apakah fungsi galvanometer? Galvanometer kita perlukan untuk pesongan jarum. Jadi di sini arah pergerakan elektron dilihat luar dari ejen penurunan kepada ejen pengoksidaan dapat dilihat sekiranya ada pesongan pada pesongan jarum pada galvanometer. Kedua yang kita akan lihat adalah elektrolit yang telah teacher maklumkan. Teacher pilih elektrolit di sini adalah asid sulfurik cair. Okey, sekiranya kita tidak mahu menggunakan asid sulfurik cair, kita boleh gantikan dengan larutan-larutan yang merupakan elektrolit. Contohnya di sini adalah asid hidroklorik ataupun larutan natrium klorida. Okey, apakah fungsinya? Membenarkan pengaliran ion dan melengkapkan litar, dan kedua adalah memisahkan dua larutan di sini. Dua larutan yang teacher masukkan di sini adalah larutan yang bertindak sebagai ejen penurunan dan juga ejen pengoksidaan. Okey, kita lihat yang seterusnya di sini adalah terminal negatif. Okey, jadi kemudian apa yang kita nak lihat? Ini terminal negatif, ini terminal positif. Jadi bila saya letakkan terminal negatif, maksudnya di sini larutan saya merupakan ejen penurunan. Jadi contoh larutan yang teacher ambil adalah larutan kalium iodida. Okey, seterusnya apa yang kita nak lihat adalah persamaan setengah bagi larutan kalium iodida. Juga teacher telah uploadkan dalam YouTube bagaimana kita nak menulis persamaan setengah. Jadi untuk larutan kalium iodida, persamaan setengah adalah ion iodida akan menderma elektron menjadi molekul iodin di sini. Dan ini merupakan persamaan setengah yang seimbang. Okey, seterusnya kita akan lihat pada perubahan yang berlaku pada nombor pengoksidaan, iaitu dari negatif 1 akan menjadi kepada kosong. Ion iodida negatif 1, kemudian molekul iodin akan menjadi kosong. Jadi di sini perubahan nombor pengoksidaan bagi iodin adalah negatif 1 kepada kosong. Seterusnya kita lihat pada perubahan warna yang berlaku. Di sini sebenarnya larutan kalium iodida dari tak berwarna ataupun tidak berwarna menjadi perang. Iaitu dari sini tidak berwarna, kemudian di sini molekul iodin menjadi
perang. Okey, apa lagi yang kita nak lihat adalah ujian pengesahan bagi memastikan bahawa ini merupakan molekul iodin. Jadi di sini kita akan titiskan dengan larutan titiskan dengan larutan kanji. Larutan kanji akan menjadi larutan biru. Biru tua. Kemudian kita pergi pula bahagian ini. Di sini saya letakkan ejen pengoksidaan. Jadi ejen pengoksidaan yang teacher pilih di sini adalah air klorin. Kemudian kita lihat pada persamaan setengah di sini, iaitu Cl2 campur dengan elektron akan menjadi Cl negatif, iaitu ion klorida. Apalagi yang kita lihat adalah perubahan number pengoksidaan yang berlaku adalah kita lihat di sini, teacher terangkan dengan lebih detail. Ini merupakan molekul klorin. Number pengoksidaannya adalah kosong. Kemudian ion iodida di sini menjadi negatif 1. Jadi number pengoksidaan bagi klorin adalah kosong. Perubahan yang berlaku dalam number pengoksidaan adalah dari kosong kepada negatif 1. Seterusnya perubahan warna iaitu klorin, kuning pucat, berubah kepada tidak berwarna. Okey, kita tidak mempunyai ujian pengesahan di sini. Seterusnya, apa yang kita nak lihat di sini adalah apabila larutan kalium iodida bertindak sebagai ejen penurunan, maka larutan kalium iodida mengalami pengoksidaan. Dan di sini pula kita lihat proses penurunan berlaku di mana ejen pengoksidaan iaitu air klorin akan mengalami penurunan. Okey. Lagi satu yang teacher nak bagi tahu adalah bagaimanakah kita nak tulis keseluruhan persamaan yang berlaku di ejen penurunan dan juga di ejen pengoksidaan. Ini merupakan persamaan keseluruhan bagi tindak balas yang berlaku bagi larutan kalium iodida dan juga air klorin. Di mana kita akan tulis Cl2, kita akan campurkan dengan 2I negatif. Kemudian hasil yang kita dapat adalah I2 dan 2Cl negatif. Bagaimanakah kita nak tulis persamaan keseluruhan di sini? Bahagian di sini adalah kita akan ambil daripada bahan, iaitu di sini ion iodida dan juga di sini adalah air klorin. Kemudian di sini adalah hasil di mana molekul iodin daripada hasil dan daripada hasil di sini adalah Cl negatif. Kita akan tulis di sini. Dan pelajar-pelajar juga kena faham bahawa di sini kita salin kerana kita rujuk kepada bilangan elektron. Di sini adalah 2 elektron dan di sini juga adalah 2 elektron. Jadi kedua-dua elektron ini kita dapat batalkan dan kita akan tulis persamaan keseluruhan adalah seperti yang tertera di sini. Jadi teacher harap pelajar-pelajar dapat mendalami bahawa dalam YouTube ini, iaitu dalam tindak balas pemindahan elektron pada satu jarak, perkara-perkara yang perlu pelajar tahu adalah sebanyak 19 isi penting yang pelajar perlu ketahui di sini. Sekian, terima kasih. Teacher harap pelajar-pelajar akan subscribe ke channel teacher. Terima kasih atas sokongan anda semua. Jangan lupa subscribe, like dan share channel teacher. Teacher akan upload video seterusnya dalam masa yang terdekat. Sekian, jumpa lagi. Bye.